Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisalihah binti Abi Hurairah dari kelas DHF 1B. Nombor matrik 17 DHF 21F1066. Saya daripada kumpulan 7 ingin bentangkan tentang faktor kemajuan teknologi yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Yang pertama adalah definisi teknologi. Pendahuluan, pada era globalisasi ini, teknologi amat penting dalam kehidupan seharian dan ia juga mampu memajukan ekonomi negara. Untuk mendalami apakah itu teknologi, marilah kita ke isi yang seterusnya. Isi yang pertama, apakah itu teknologi? Teknologi ialah merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan. Takrifan yang pertama ialah pembangunan dan penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Perkataan teknologi berasal dari perkataan Greek teknologi dari teknik yang bermaksud seni kemahiran rekaan dan logia yang bermaksud pembelajaran kajian. Istilah ini boleh digunakan secara umum atau dalam keadaan yang tertentu, contohnya seperti teknologi perubatan, teknologi pembinaan dan teknologi maklumat. Istilah teknologi selalunya berkaitan rapat dengan rekaan dan gadget, menggunakan prinsip sains dan proses terkini. Namun, rekaan lama seperti tayar masih menunjukkan sebagai teknologi. Isi yang kedua, fungsi teknologi dalam bantu manusia. Yang pertama adalah memudahkan komunikasi antara manusia. Dengan adanya teknologi komunikasi, manusia lebih mudah untuk berhubung antara satu sama lain. Sekaligus, ianya dapat merapatkan lagi hubungan antara keluarga, rakan-rakan dan masyarakat. Contohnya seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan banyak lagi. Fungsi teknologi dalam bantu manusia yang kedua adalah meningkatkan sektor pendidikan. Iaitu sebelum ini, pendidikan menggunakan kaedah yang mengambil masa lama kerana pelajar perlu menelaah dan mentafsir buku-buku yang berkaitan untuk menghasilkan laporan atau menyiapkan tugasan. Tetapi dengan adanya kemudahan internet, pelajar boleh menyediakan laporan atau menyiapkan tugasan dalam tempoh masa yang lebih pantas. Contohnya seperti Google dan sebagainya. Poin seterusnya iaitu poin yang ketiga adalah perkembangan teknologi yang berlaku sehingga kini. Antara perkembangan teknologi yang berlaku sehingga kini adalah telefon. Jika kita lihat sejarah peranti mudah alih, ini bermula sejak daripada 1938 lagi. Di mana pada ketika itu komunikasi melalui radio digunakan dan lebih kepada peranti berupa walkie-talkie. Dan pada ketika itu, manakala masih awal lagi, maka peranti mudah alih yang dikeluarkan adalah agak berat. Namun sekiranya dilihat daripada evolusi dan sejarah telefon bimbit, ia bermula sekitar tahun 1973 dengan Motorola yang menjadi awal hadir dengan prototipe berfungsi yang dipanggil sebagai Dynatec. Pada tahun 1992, talian 2G mula diimplementasikan pada telefon mudah alih di mana beberapa peranti hadir ketika itu. Salah satunya adalah Nokia 1011. Nokia 1011 adalah telefon bimbit pertama yang membawakan sokongan sistem GSM baru dan ianya membolehkan komunikasi dilakukan dengan lebih selamat. Di Jepun pula, pada tahun 1999, Kyocera Visual Phone menjadi antara yang terawal membawa kamera terbina padanya. Namun, direka bentuk sebagai telefon video peer-to-peer sebelum pada tahun 2000, Sharp hadir dengan telefon kamera mereka pertama iaitu JSH04. Ia didatangkan bersama-sama kamera 0.1 megapiksel dan menjadi permulaan untuk MMS. Pada tahun ini juga merupakan tahun kegemilangan Nokia. Nokia mengeluarkan peranti paling popular mereka di mana masih disebut sehingga kini, iaitu Nokia 3310 ataupun kita panggil 33 Skopa. Dan teknologi telefon yang digunakan sehingga kini ialah telefon pintar. Terdapat berbagai kebolehan yang dapat dilakukan oleh telefon pintar. Antaranya adalah dapat digunakan sebagai GPS dan telefon pintar juga mempunyai kamera yang sangat jelas. Penutup, kesimpulannya, dengan adanya teknologi pada zaman kini, ianya memudahkan untuk melakukan pelbagai perkara. Jadi kita perlulah menggunakannya dengan berhikmat. Sekian daripada saya.
Assalamualaikum, nama saya Hana Humaira binti Muhammad Nur Azam dari kelas DHF 1B. Nombor matrik saya ialah 17DHF 21F1064. Saya ingin membentangkan tajuk faktor kemajuan teknologi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Kemajuan teknologi telah membantu menjimatkan kos pengangkutan dan perhubungan. Seterusnya, ia juga membantu mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di pusat bandar, membolehkan pembinaan lebuh raya, terowong, jabatan dan pelabuhan. Akhir sekali, hubungan Malaysia dengan negara-negara yang lain dapat dieratkan. Kepentingan teknologi kepada kehidupan ialah membuka peluang kerjaya dan perniagaan. Kedua, menyumbang pembangunan sosial dan sains. Ketiga, memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat masa kini. Keempat, memudahkan kerja dan menjimatkan masa. Seterusnya, memudahkan penggunaan tenaga dan kos. Akhir sekali, dapat memupuk nilai inversi, inovatif dan kreatif. Kemajuan teknologi dapat meluaskan aktiviti perniagaan. Antaranya ialah dengan menjimatkan kos dan juga tenaga. Akhir sekali, dapat mengurangkan pengeluaran modal terhadap cukai. Teknologi memudahkan cara bekerja. Kemajuan teknologi komunikasi membolehkan organisasi berhubung dengan pelanggan, pengurusan dan pekerja secara lebih pantas dan efisien. Seterusnya, dengan adanya pelan data, komunikasi antara organisasi dan pekerja boleh ditingkatkan dengan penghantaran laporan, mesyuarat secara langsung dari luar pejabat, akses email serta mengatur cara aplikasi jarak jauh. Faktor persekitaran juga penting. Ia pun perlu memainkan peranan penting dalam membentuk sosial diri dan memberi pendidikan kepada anak-anak. Faktor individu pula seseorang yang berpengalaman dalam penggunaan ICT dan internet. Kesimpulannya ialah penemuan bidang teknologi telah berjaya menginjak tamadun dunia kepada situasi yang lebih kompetitif. Teknologi maklumat mewajarkan manusia mencapai pelbagai kemajuan seterusnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan maklumat yang lebih canggih. Ini adalah antara rujukan yang saya dapat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhuwaina binti Asri dengan nombor pendaftaran 17-F21F1068. Saya akan membentangkan tentang faktor kemajuan teknologi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia, khususnya mengenai pemakaian masyarakat pada masa ini. Seperti yang kita tahu, kemajuan teknologi memang sangat penting dalam kehidupan manusia zaman sekarang kerana teknologi adalah salah satu penunjang kemajuan manusia. Di banyak belahan masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pembangunan, pendidikan dan banyak lagi. Disebabkan kemajuan teknologi, masyarakat di Malaysia telah terdedah kepada budaya masyarakat luar. Dengan adanya teknologi seperti telefon pintar, komputer dan juga televisyen telah memberi peluang kepada orang ramai untuk mengetahui perkembangan semasa termasuklah dari negara-negara luar. Tidak ketinggalan, terdapat juga mereka yang menyematkan kehidupan budaya luar dalam kehidupan seharian. Seperti yang jelas pada masa ini, kita dapat lihat masyarakat sekarang memandang remeh tentang etika berpakaian. Disebabkan pengaruh dunia barat yang dianggap up to date, masyarakat berasa perlu untuk mengikuti trend terkini. Ada juga setengah mereka yang berasa malu jika tidak dapat mengikuti trend semasa. Sekarang juga wujudnya teknologi baharu yang mampu menghasilkan pakaian yang pelbagai rupa. Mengambil contoh pada hari ini, kita dapat lihat kebanyakan masyarakat suka memakai pakaian yang tidak menutup aurat hanya kerana hendak berfashion dan mengikut trend. Media sosial dijadikan sebagai tempat untuk mereka mencari pakaian yang cantik dan unik walaupun tidak mematuhi syariat Islam. Masyarakat sekarang lebih tertarik untuk meluangkan masa dengan gadget berbanding menimba ilmu pengetahuan dan mempelajari benda baru. Dalam Islam telah menegaskan kita untuk berpakaian menutup aurat. Sabda Rasulullah SAW,
Lau tola'a fi baitika ahadun walam ta'zan lahu huzaftahu bihasatin fafaqa'ta ainahu ma kana 'alaika min junah. Yang bermaksud, jika ada orang yang berusaha melihat aurat keluargamu di rumahmu dan kamu tidak mengizinkannya, lantas kamu melemparkannya dengan kerikil sehingga membutakan matanya, maka tidak ada dosa bagimu. Maka jelaslah di sini bahawa betapa pentingnya aurat ditutup bagi umat Islam. Disebabkan pengaruh teknologi dan media sosial, masyarakat terlepas pandang tentang hukum ahkam sebagai umat Islam. Anak-anak muda yang lahir dengan keadaan sekeliling yang sentiasa mengikut trend ini akan terdidik untuk melakukan benda yang sama. Jika perkara ini berlaku secara berterusan tanpa ada sesiapa yang menitipkan kesedaran dalam orang ramai, maka berpakaian secara tidak menutup aurat ini sudah tidak lagi menjadi perkara penting dalam kehidupan generasi akan datang. Malah akan semakin dilupakan dan hilang di telan zaman. Walaupun teknologi membawa banyak faedah kepada kita, namun haruslah kita beringat bahawa pengaruh teknologi juga mampu membawa kepada kemusnahan etika dan peradaban dalam masyarakat, khususnya masyarakat Malaysia. Kesimpulannya, penggunaan teknologi sememangnya boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan dan ianya bergantung kepada individu itu sendiri tentang bagaimana teknologi ini hendak diadaptasikan kepada dirinya. Oleh itu, kita hendaklah bijak menggunakan kemudahan yang ada tanpa mengetepikan etika dan peradaban yang sedia ada agar kemajuan teknologi ini tidak meruntuhkan kehidupan generasi yang akan datang. Berikut merupakan sumber rujukan yang telah saya layari untuk saya mendapatkan maklumat tentang pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fauzia binti Bahlin. Nombor matrik 17DHF21F1070. Jadinya hari ini saya akan menerangkan tentang faktor kemajuan teknologi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Apa itu erti perkembangan teknologi? Okey, pada zaman moden ini, penting untuk kita mengetahui perkembangan teknologi. Sebabnya saat ini manusia tidak dapat meningkatkan kesejahteraannya tanpa memanfaatkan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga membuat manusia sangat terikat dengan teknologi, sehingga manusia perlu menguasai berbagai macam teknologi yang ada pada saat ini. Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat dan memudahkan pekerjaan maupun aktiviti seharian masyarakat. Kemajuan teknologi menghasilkan modernitas yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, ekspansi atau perluasan budaya, di mana melalui kemajuan teknologi, komunikasi juga makin canggih dan murah. Terlepas dari manfaatnya bagi kehidupan manusia, ternyata masih banyak yang belum mengerti perkembangan teknologi itu sendiri. Jadinya di sini terdapat banyak faktor tentang kemajuan teknologi pada zaman dahulu. Contohnya macam tentang media massa. Contoh kalau macam zaman dahulu kan, kita ada phone, tapi phone tu je berat dan besar macam dalam gambar tu kan. So jadinya dia macam susah lah nak bawa ke mana-mana. Lepas tu kalau macam pergi jauh-jauh tu, mungkin orang tu dahulu orang akan menggunakan public phone. Situ pun kena bayar kan. So jadinya macam kena ada duit lah kan, kena guna duit. Lepas tu kalau macam kita nak bertanya khabar tentang seseorang tu, macam saudara mara kita ke kawan-kawan kita kena tulis surat. Lepas tu kena beli stamp kan. Lepas tu hantar dekat pos laju. Dia jadi macam lambat sikit lah kan nak tahu pasal orang tu. Lepas tu nak tunggu orang tu balas lagi kan. Macam itulah pada zaman dahulu. Berbeza dengan zaman sekarang. Zaman sekarang dah ada phone-nya smartphone. Contoh macam iPhone ke Samsung kan. So jadi dia macam senang nak bawa ke mana-mana. Dan dalam tu juga dia macam-macam ada. Contoh macam kita boleh video call, kita boleh chat orang dengan senang kan. Lepas tu sekarang pun dah ada macam Facebook,
WhatsApp, Instagram. Jadinya bila kita nak berkumpul ke satu macam nak jumpa kawan-kawan lama, nak sembang sama-sama, semua tu dah boleh dah dalam WhatsApp. Jadinya senang lah, tak payah kita nak menyusahkan diri kita keluar pergi itu ini kan. Jadi macam memudahkanlah kita pada zaman ini kini. Zaman dahulu antara alat komunikasi yang digunakan, contohnya macam asap. Asap ni, contoh kalau kita tersesat di hutan, media komunikasi yang paling efektif digunakan adalah asap. Dengan mengepul asap secara terstruktur, orang yang melihat kepulan asap yang dibuat akan mengerti bahawa kepulan asap yang dihasilkan adalah sebuah pesan meminta pertolongan. Yang kedua, surat khabar. Surat khabar merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal melalui tulisan dan gambar. Berbagai topik boleh disampaikan dari surat khabar berkait dengan berbagai keadaan terkini yang terjadi di suatu negara. Maksudnya pada zaman dahulu, orang kampung, kalau orang kita lah, nenek-nenek dulu, kalau diorang nak tahu tentang masalah negara, diorang kenalah beli surat khabar. Sebab dulu kan tak ada phone, tak ada internet semua tu kan. Jadinya kita kenalah beli surat khabar. Lepas tu rajin-rajin lah kan membaca. So daripada situlah kita akan tahu tentang negara-negara tu apa masalah, hari ni apa masalah dalam negeri ni. Macam tu lah kalau kita nak tahu kan. Yang ketiga, merpati pos. Merpati pos juga sempat menjadi alat komunikasi pada zaman dahulu. Mungkin kita sering melihat di filem-filem yang berlatarkan zaman dahulu bahawa mereka menggunakan burung. Bahkan tidak hanya burung merpati untuk berkirim pesan. Maksudnya memang mereka menggunakan burung merpati, tapi tak semestinya burung merpati lah. Ada juga burung lain yang boleh menghantarkan pesanan. Ataupun kita juga boleh boleh post sendirilah. Maksudnya hantar surat tu sendiri kan, dekat mana-mana pejabat yang boleh hantar surat, macam pejabat poster kan, macam tu. Berbeza dengan zaman sekarang dah ada radio. Radio ni merupakan macam-macam alat komunikasi yang sangat penting sejak ditemukan. Radio berguna untuk dapat menerima informasi berupa suara atau isyarat dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Walaupun alat komunikasi saat ini semakin canggih, radio tetap ada dalam menyampaikan informasi. Radio ni dia boleh dengar lah, macam kita nak dengar lagu ke apa-apa, tapi dia tak boleh, kita tak boleh tengok lah, macam tu je. So radio ni dia juga antara alat yang sekarang digunakan lah, macam kita nak dengar berita ke apa ke macam tu. Biasanya radio ni dia paling fungsi lah kan dalam kereta. Macam kalau macam kita seorang-seorang kan bawa kereta, misalnya kita bosan macam tu kan, so misalnya kita nak dengar lagu macam tu lah, bagi macam tenang sikit lah yang jiwa kita kan, macam tak adalah ngantuk sangat. Seterusnya, televisyen. Televisyen mungkin adalah suatu barang yang perlu ada di setiap rumah sekarang ni kan, sebab televisyen ni tidak jauh berbeza dengan surat khabar. Dia merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal. Bezanya dengan surat khabar yang hanya boleh menyampaikan melalui tulisan dan gambar. Tetapi televisyen ni macam, atau nama famous dia, TV, dapat menyampaikan berbagai informasi tersebut dalam bentuk audio visual. Maksudnya kalau macam surat khabar kita dapat baca dan lihat saja gambar tu. Kalau macam dalam TV kita dapat baca, dapat lihat, dapat dengar apa yang terjadi pada sesuatu negara itu, ataupun di dalam negara kita lah, ataupun dalam negeri yang semua tu. Jadi macam best sikit lah kan, kita tahulah keadaan di sana, kena bom ke apa ke kan. Yang seterusnya, telefon genggam. Telefon genggam ni macam telefon yang ada pada zaman sekarang lah, yang kecil, mudah dibawa ke mana-mana. Sebab sekarang ni penting, phone ni sangat penting lah bagi setiap orang. Sebab dalam phone ni banyak lah kan kemudahan yang kita boleh gunakan. Macam kita boleh video call dengan saudara mara, kita boleh bersembang, kita boleh macam-macam lah. Cumanya kita kena pandai menjaga dengan baik lah, macam memanfaatkan phone ni. Macam kita janganlah gunakan yang buruk. Maksudnya kita pandailah jaga phone dengan baik. So phone ni antara yang perlu ada pada zaman sekarang. Akhir sekali, ini
sahaja perbentangan saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahmi Azhar. Saya mengutarakan faktor kemajuan teknologi pertanian mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban Malaysia. Definisi perkembangan pesat contoh pertanian di Malaysia boleh dikaitkan dengan keadaan alam menjadi yang punya tanah yang kaya dengan menyediakan saluran hujan yang baik dan bekalan air mencukupi untuk tumbuhan tanaman. Oleh itu, teknologi amat penting untuk mengembangkan sektor pertanian di Malaysia. Perkembangan teknologi pertanian melalui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Industri dan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) kerajaan menaja usaha penyelidikan dan pembangunan R&D terutamanya kepada institusi pendidikan dan universiti serta membantu petani dan agensi perniagaan dan memberikan perkhidmatan sesuai dalam meningkatkan kuantiti dan kualiti produk pertanian sedia ada. Antara peralatan moden petani yang pertama, main fleksibel moden. Emitement yang besar tersebut akan membantu petani dalam menjelajah lahan yang sangat luas. Dan tersebut juga memungkinkan untuk memadamkan pupuk yang mana penyimpanannya banyak makan wang. Yang kedua, teknologi pembajakan dan pembenihan. Teknologi alat pertanian moden berikutnya adalah teknologi pembajakan dan pembenihan dengan menggunakan kenderaan khusus. Saat kenderaan tersebut melewati jalan lahan, maka secara langsung akan langsung terbajak. Selesai dengan tanah yang dibajak, maka alat tersebut akan langsung melaksanakan pembenihan. Yang ketiga, komputasi pertanian melalui smartphone. Komputasi pertanian adalah cara untuk mendirikan traktor, kenderaan pengangkut panel maupun dengan pengawas melalui smartphone kamu. Teknologi pertanian terbaru ini memungkinkan untuk tetap berada di rumah sambil menyelesaikan tugasan petani dari jarak jauh. Kesan dia, yang pertama, menghasilkan hasil pertanian yang berkualiti tinggi. Yang kedua, menunjukkan dari segi masa, tenaga dan kos. Ketiga, dapat menarik minat anak muda dalam bidang pertanian. Dan yang keempat, dapat meningkatkan hasil pendapatan yang baru. Sebenarnya, usaha dalam bidang kerajaan perlu ditingkatkan bagi memajukan teknologi pertanian negara yang mapan demi memacu inovasi baru. Seterusnya, mampu meningkatkan kelangsungan dan kualiti produk asas tani bagi memenuhi kebutuhan rakyat dan permintaan pasaran dunia. Sekian, terima kasih.